Okay, kita sambung dengan yang seterusnya, iaitu kita punya apa dia, pentaksiran sumatif 2, kertas 2, bahagian C. Okey. Yang ini dia bagi tahu pada kita 15 markah. Wah, banyak. Tapi dia tak suruh buat dua-dua. Di sini ada dua soalan, 16 dan 17. Jadi kamu kena pilih. Nak pilih, baca dulu soalan. Tapi untuk hari ini kita buat dua-dua lah. Okey, nanti waktu SPM pilih salah satu, awak baca dulu mana soalan yang awak rasa senang buat. Yang susah tu ada masa lagi baru buat pula. Mana tahu yang susah tu lebih banyak markah awak dapat. Mana tahu kan. Okey, mari kita lihat soalan nombor 16. Raja 16 di bawah menunjukkan tangkap layar. Oh, screenshot. Iklan rumah untuk dijual yang diletakkan di laman sesawang sebuah syarikat jualan rumah pada tahun 2000. Berapa harga dia mau jual tu? Tak ada bagi tahu. Okey, jadi apa dia punya situasi yang pertama? Nadira berminat untuk membeli rumah tersebut melalui pinjaman bank sepenuhnya bagi tempoh pinjaman 30 tahun. Okey, yang ini perkara pertama awak kena tahu. Dia mau buat pinjaman selama 30 tahun. Diberi harga rumah tersebut ditetapkan pada harga 350,000 dan pihak bank menawarkan kadar faedah 3.2%. Kadar faedah mudah di sini. Soalan. Hitung bayaran bulanan. Sebulan. Berapa dia kena bayar oleh Nadira jika beliau setuju dengan tawaran bank tersebut. Macam mana nak cari? Yang ini awak guna rumus tingkatan 3. Ingat ke? Tak ingat cikgu. Okey. Yang pertama, awak kena tahu berapakah dia punya apa? Interest. Berapa faedah perlu dia bayar? Faedah dia 3.2, betul. Tapi awak kena tahu melalui rumus apa? Apa dengan? P-R-T. Apa tu P? Principal. Principal adalah berapa yang awak nak pinjam. Ni P awak. R tu apa? Rate dia. Berapa persen yang bank tawarkan. Ni R dia. T tahun ini. Itu yang saya buat dahulu awal-awal. Dalam buku dalam rumus ada ke? Siapa kata tak ada? Tengok muka surat 2, nombor 7. Faedah mudah. Ada ke? Ada? Ada dua situ. Situ ada faedah mudah dan jumlah bayaran balik. Itu pun awak kena guna nanti. Okey. So, kita akan guna dekat sini. Nak cari faedah dulu. Maksudnya awak akan dapat P350,000 darab rate 3.2%, darab time kita 30 tahun. Cari guna kalkulator. Berapa awak dapat yang itu dulu? 350,000 darab 3.2% darab 30 tahun. Berapa dapat? 336,000. Betul? Betul kelas? Dapat yang sama? 336,000. Itu adalah faedah. Okey. Sekarang soalan dia, kita bukan nak cari faedah. Kita nak cari apa? Bayaran bulanan. Berapa jumlah dia pinjam
Okey, kita nak guna yang ini sepatutnya rumus dia yang ke soalan ni kita guna rumus nombor 9. Jumlah bayaran balik adalah A sama dengan principal tambah dengan PRT. PRT awak dah dapat lah, iaitu I awak tadi. Okey, so jumlah bayaran balik A sama dengan P tambah dengan PRT. Ini awak dah kira dah. Mana? Ni? Betul tak? PRT. So maksudnya awak akan ambil P semula iaitu 350,000 tambah dengan PRT yang awak dapat tadi 336,000. Kira jumlah dia berapa sini? Saya akan dapat 3 tambah 3 6, 5 tambah 3 8, 6 tambah 00, 686,000. Betul tak? 686,000. Okey, tapi kita bukan nak tahu jumlah bayaran balik. Kita nak tahu bayaran bulanan. Dia pinjam berapa tahun? 30 tahun. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Kalau 30 tahun? Darablah dengan 12. Maksudnya di sini untuk awak hitung bayaran bulanan. Okey, nak cari bayaran bulanan, betul tak? Monthly dia. Bayaran bulanan awak akan ambil 686,000 ini. Awak perlu bahagi dengan berapa tahun tadi? 30 tahun darab dengan 12. Kenapa? Sebab saya nak cari secara bulanan, bukan secara tahunan. Jadi 686,000 bagi 360. bahagi dengan 360. 1905. Betul. Awak akan dapat bayaran bulanan awak adalah sebanyak RM1,005.56. Itu jawapannya. Ini tingkatan 3. Boleh kelas? Berapa rumus dia pakai ni? Sebenarnya satu rumus pun menandai dah. Cuma daripada situ awak kena tahu dia punya bayaran bulanan. Awak kena cari bulanan daripada 30 tahun tu darab dengan 12. Okey. Masih lagi Nadirah. Cuma yang ini dia punya situasi yang lain pula. Okey. Itu pada akhirnya. Pada akhirnya Nadirah telah membeli rumah tersebut tadi dengan harga 350,000. Okey, harga yang sama 350,000. Dan beliau turut membayar muka sebanyak 10%. Deposit wang muka ni 10%. Sejak dari itu rumah tersebut telah disewakan dengan bayaran 600 sebulan. Berapa sewa dia? 600. Okey. Kini setelah 20 tahun. Cepatnya masa berlalu 20 tahun. Nadirah ingin menjual rumah itu dengan harga 700,000. Tadi dia beli berapa kelas? 350,000. Betul tak? Sekarang dia mau jual 700,000. Mana boleh cikgu? Boleh. Harga sudah naik kan? Selepas berapa tahun? 20 tahun. Okey. Ketika ini baki pinjaman yang tertunggak di bank ialah sebanyak 144,000. Baki masih ada 144. Dan jumlah ansuran bulanan yang telah dilunaskan kepada pihak bank adalah sebanyak 456,000. Maksudnya ini duit dia dah bayar dengan bank 456,000. Nampak tak? Dia punya harga rumah berapa? 350. Dia sudah bayar bank berapa? 400. Beza ke?
Pinjam 350, dah bayar bank 400. Patutnya dah habis lah. Sebenarnya tadi awak kena kira apa tadi? Interest. Betul tak tu? 300. Rumah dia harga berapa? 350,000. Interest sahaja awak kena bayar 336,000. Macam dapat sebiji lagi rumah. Buy one, free two. Bank dapat. Dia bagi you satu pinjaman, dia dapat 2 rumah. Okey, untung untung. Mana orang nak rugi? Okey. Jadual 16A di bawah menunjukkan senarai kos yang terlibat semasa urusan jual beli. Okey, kita ada di sini kos guaman 14,000, duty stamp 8,000. Oh, ni dia pakai ejen, kena bayar 18,960. Oh, banyaknya cikgu. Ya. Ejen. Ejen ni dia ambil 2% atau 3%, macam itulah lebih kurang. Okey. Soalan. Belum lagi soalan ni. Ini dia bagi tahu cerita-cerita. Sekarang soalan dia. Hitung nilai pulangan pelaburan ataupun dalam bahasa Inggeris Return on Investment, ROI, yang diperoleh Nadira dalam urusan jual beli ini. 8 markah. Oh, ni campur sekali dengan tadi 8 markah. Oh, tadi 3 markah, yang ini 5 markah lah. Okey. So, daripada ini kita nak cari apa kelas? ROI. Apa tu ROI? Bukan boroi. Iaitu nilai pulangan pelaburan. Ada tak dia punya rumus ROI ni dalam kita punya senarai rumus? ROI. Tak ada. Tak ada. Cikgu, kalau nanti dalam exam tak ada, macam mana kami nak buat? Okey, cara dia, awak kena cari dahulu kos yang terlibat. Apa kos yang terlibat? Kita ada dekat sini apa? Yang pertama, ini semua kos. 14,000 tambah 8,000 tambah 18,960. Berapa dulu dapat yang ni? Kira kos dulu. Kos guaman, duty stamp, commission 14,000 tambah dengan 8,000 tambah dengan 18,960. Saya akan dapat 40,960. Okey, itu kos dalam jadual kita. Ada lagi tak kos yang lain? Cuba tengok atas. Apa kita ada dekat sana? Kita ada dia bayar duit muka. Ni, ini pun kos juga ni. 10%. 10% berapa? 10% daripada 350,000. Jadi kita nak tahu wang muka dia. Wang muka 10%. Okey, daripada 10% daripada 350,000. So kita dapat di sini 35,000. Itu pun kos. Okey. Ini pun kos. Okey. Kalau sewa tu kos ke? Sewa duit masuk ke duit keluar? Sewa. Duit masuk, duit keluar. Awak sewakan, duit tu dapat dekat awak, betul tak? Itu kos ke bukan? Itu duit masuk, maksudnya apa? Kita punya pendapatan. So, kita punya pendapatan, kita kira pendapatan yang warna biru ni saya letak kos, hijau ni pendapatan saya. Jadi sewa, kita berapa sewa kita? 600 sebulan, betul tak? Selama berapa tahun awak sewakan tu? 20 tahun. Maksudnya 600 awak darab dengan untuk tahu bulan, maksudnya 20 bulan, 20 tahun darab dengan 12 bulan. Faham tak? Sebab awak nak tahu berapa jumlah awak dapat dalam masa 20 tahun. Jadi 600 darab 20 darab dengan 12. 600 darab 20 darab dengan 12, saya akan dapat 144,000 sewa saja dia dapat tu. Ini dia punya pendapatan. Okey. Apa lagi yang ada dekat sana? Dia nak jual rumah 700,000.
Okey, baki pinjaman adalah okey, ni pun kos lagi. Baki pinjaman. Okey. Kalau dia nak jual tu 700 tu apa? Dia punya pendapatan, betul tak? Dia dapat. Dia jual sebanyak 700,000. Ni dia punya duit masuk kalau jual. Okey, baki pinjaman. Dia ada ni kos dia. Maksudnya dia kena tolak nanti sebanyak 144,000. Jumlah ansuran bulanan 456,000 tu adalah yang telah dia bayar. Maksudnya itu pun dia kena tolak juga. Okey. Ansuran bulanan yang telah dia bayar, ansuran bulanan 456,000. Okey. Ada lagi? Tak ada. Ada lagi yang saya belum masukkan? Okey, sekarang kalau awak nampak dekat sana, yang ini 40,960 adalah semua kos. Kos guaman, kos duty stamp dan juga commission agent 40,000. Jadi saya akan ambil apa? Kalau nak cari nilai pulangan pelaburan, ROI. Kita nak cari ROI, kita akan cari dahulu keuntungan. Keuntungan dibahagi dengan harga kos kita didarabkan dengan 100%. Sebab ROI ni dalam bentuk peratus. Okey. Macam mana saya nak cari keuntungan? Pendapatan tolak dengan perbelanjaan. Yang warna hijau yang saya buat tu, semua tu adalah pendapatan. Kita punya duit masuk. Jadi awak kena kira dahulu 144,000 tambah dengan 700,000. 306. Okey, 5. Okey, itu adalah kita punya apa? Pendapatan. Awak kena tolak dengan kos-kos yang terlibat. Semua yang warna biru tu. Yang mana? Yang pertama awak kena tolak adalah 35,000 wang muka. Tolak ni tambah saya tambah semua sekali tu. 40,960. Awak tambah lagi dengan baki pinjaman 144,000. Awak tambah lagi dengan ansuran bulanan 456,000. Barulah yang ini awak akan dapat keuntungan. Dibahagi dengan harga kos kita beli rumah berapa? Berapa harga rumah kita beli kelas? 35,000? 350,000. Jangan lupa darab 100% nanti. Okey. So, saya besarkan ni. Cari dulu yang hijau. 144,000 tambah dengan 700,000. 844. Itu adalah kita punya pendapatan. Memang orang nampak, wah, you jual 700,000. Tapi harus diingat, kita kena tolak pula dengan kos yang terlibat. Apa kos yang terlibat tu? 35,000 duit muka. Lepas tu 40,960 kos-kos guaman, duty stamp dan juga commission agent. Lepas tu kita tambah lagi dengan 144,000 apa? Duit yang belum kita bayar dengan bank, dengan 456,000 duit yang telah kita lunaskan dengan bank. Masuk dekat situ awak akan dapat 675,960. Itu harga kos yang terlibat. Nak dapat keuntungan bukan senang. Okey, bahagi dengan 350,000. 350,000 darab 100%. So 844 tolak dengan 675,960. Baik.
844,000 tolak dengan 675,960. Saya dapat RM168,040. Betul? So kita akan dapat di sini. Baru dapat keuntungan. RM168,040. Sekarang kita bahagi dengan RM350,000 darab dengan 100%. 168,040 bahagi dengan 350,000. Saya dapat 0.48 darab dengan 100. Maksudnya berapakah dia punya keuntungan di sini? Peratusan nilai peraburan dia adalah 48%. Boleh cakap 48.01 pun boleh, 48% pun boleh. Dapat tak? Panjangnya kerjanya. Banyak kerja. Okey. Saya teruskan boleh? Ada lagi 5 minit. Okey. Kita habiskan nombor 16. Maksudnya tak sempatlah habis nombor 17 ni. Panjang soalan dia ni. Okey. Sekarang 4 markah B ya. Nadira menggunakan khidmat pekerja pembersihan untuk membersihkan rumahnya sebelum rumah itu diserahkan kepada pemilik baru. Jadual menunjukkan hubungan antara bilangan pekerja dan tempoh masa yang diambil untuk menyiapkan proses pembersihan. Kalau diambil 3 orang pekerja pembersihan, tempoh masa 12 jam. Kalau diambil 4 orang pekerja pembersihan, tempoh masa tambah ke kurang? Agak-agak. Makin kurang lah kan sepatutnya. Sebab orang bertambah kan. Kalau awak tengok dekat sini dia ada bagi apa? Dia beri bahawa tempoh masa T. T kita. Mana tempoh masa? Sini. T berubah secara songsang. Dengan kuasa 2 bilangan pekerja N. Mana bilangan pekerja? Sini. Maksudnya bilangan pekerja itu adalah N, tempoh jam itu adalah T. Okay, dengan menggunakan K sebagai pemalas, tulis hubungan dalam bentuk persamaan antara tempoh masa T dan bilangan pekerja dan seterusnya. Dia suruh cari apa? Cari pula nilai P kita. Okey. Ini ubahan. Tingkatan 1. Tingkatan 1, tingkatan 5, sorry. Maksudnya awak kena buat apa dulu yang ni? T. Awak guna yang ni. T berubah secara songsang. Bila secara songsang? 1/. So, kuasa 2 bilangan pekerja N, maksudnya N kuasa 2. Ini perkara pertama awak dapat. Boleh? Bila dia kata dekat sini, dia suruh ada K sebagai pemalas. Maksudnya awak akan ada dekat sini T. Berapa panjang ni? Terus panjang bawah. Okey. Awak akan dapat dekat sini T persamaan K akan berada dekat atas per dengan N kuasa 2. Betul tak? Awak akan guna pakai apa? Nilai-nilai dalam jadual. Okey. Di mana T kita? Sini. Tempoh masa. Mana kita punya N? Di sini. Betul. So awak akan letak di sini 12 sama dengan K awak tak ada lagi per dengan 3 kuasa 2. So kalau saya nak cari nilai K saya, apa perlu saya bawa ini? Pergi sebelah jadi darab. So K saya akan dapat berapa? 12 didarab dengan 9 kan? Awak akan dapat 108. Betul? Betul tak? Itu adalah nilai K. Tapi dia suruh buat apa? Cuba tengok sini. Tulis dulu ayat dia ni. Tulis hubungan dalam bentuk persamaan. So tulis balik T
T sama dengan K awak 108 per dengan N kuasa 2. Ini dulu awak dapat. Okey. Baru awak nak cari nilai P. Okey, nak cari nilai P macam mana? Cuba tengok sana. P kita apa? Tempoh masa T. P kan? Kan? P ni ada dalam T. So, awak ganti P sini. Sama dengan 108 bahagi dengan 4. ya, ini awak punya N 4 kuasa 2. Berapa nilai P awak dapat? 6.75 jam. Selesai. 4 markah. Cikgu lagi satu ada. Lagi satu. Ini terus kita buat. Lepas ni apa? PJ kan. Relax. Sekejap. Sekejap je. Last. Okey, bagi menghargai pembeli rumahnya, Nadira telah memperuntukkan sebanyak RM5,000 untuk menghadiahkan seunit Smart TV. Diberi harga Smart TV itu adalah, dia bagi dalam bentuk asas. Asas berapa tu? Asas 7. Hitung harga TV itu dalam asas 10 dan kemudian tentukan sama ada Nadira mampu menghadiahkannya atau tidak. Mampu ke tidak? Macam mana nak tahu mampu tidak? Tengok untung dia tadi. Okey, so kalau saya nak tukar daripada asas 7 kepada asas 10, apa saya perlu buat? Awak perlu buat ini semua. Ingat lagi tak? Ingat cikgu. Apa yang awak ingat? Sebelum berlektor ingat masuk. Maksudnya di sini awak akan letak 1, 3, 0, 2, 6, 1, 3, 0, 2, 6 dan 7. Betul? Jadi awak nak tukar kepada asas berapa? 10. 0, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2, 7 kuasa 3, 7 kuasa 4 dan 7 kuasa 5. Betul tak? 0, 1, 2, 3, 4. Sekejap. 13,002. Salah. 7 tu tak ada lah. Alah. Saya salah. Sorry. Ulang balik. Ulang suara. Tersilap. 7 tu tak ada. Yang ada adalah 1, 3, 0, 2 dan 6. Yang ini baru letak 7 kuasa 0, 1, 2, 3 dan 4. Cari nilai. 7 kuasa 4 di sini darab dengan 1 saya dapat 2401. Darab Yang ini 7 kuasa 3 darab 3 awak akan dapat 1029. Yang ini 7 kuasa 2 darab dengan 0 dapat 0. 7 kuasa 1 darab 2 akan dapat 14. 7 kuasa 01 darab dengan 6 akan dapat 6. Jumlahkan semua. Jumlah maksudnya tambah 2401 tambah 1029 tambah 0 tambah 14 tambah 6. Maksudnya RM 3,450 dia punya harga TV. Tukar daripada asas 7 kepada asas 10. Sekarang soalan dia bagi tahu. Nadirah ni mampu atau tidak? Tadi dia untung banyak ke tidak tadi? Berapa dia untung tadi? Mana dia? Mana dia keuntungan dia? Berapa dia untung? 168,000. Mau bagi TV berapa ribu saja? Harga TV baru 3,000 berapa? 3,450. Mampu ke tidak? Mampu. Dapat. Kamu tulis mampu saja, 1 markah sudah dapat. Yang atas ni 1 markah, 1 markah. Ini 1 markah. 3 markah. Okey. Minta maaf kerana menggunakan masa PJ awak. Okey, selesai kita punya nombor 16. Seterusnya kita akan bincang nombor 17 pada kelas yang seterusnya. Terima kasih kelas.